Assalamualaikum netizen laki perempuan tua muda. Stop dulu bertiktok, Musical.ly, games dan sebarang aplikasi hiburan. Sekarang tumpukan masa untuk mengkaji hukum-hukum yang paling asas berkaitan dengan diri. Macam perempuan kau kaji bab darah haid, istihadah, ketuban, kentut vagina, apa saja yang berkaitan dengan diri kau. Yang lelaki kau kaji tentang mandi wajib, syarat sah wuduk, perkara yang membatalkan solat, korban akikah dan yang berkaitan dengan lelaki dan seumpamanya. Sekarang kalau benda-benda asas ni dikemukakan, korang terperanjat macam tak pernah dengar sebab korang mabuk dengan TikTok, Musical.ly dan games. Aku tak kata benda semua tu haram. Aku pun bertiktok sebab benda ni harus, tapi kena ada limit. Terutama yang perempuan, jangan postkan sebarang tarian ataupun gerak-geri anda ketika bertiktok, Musical.ly dan sebarang apps hiburan dalam media sosial kerana boleh mengundang fitnah dan hukumnya adalah haram. Okey, pesan kasih daripada saya Pio Azman. Nak ke tak nak, tambah ilmu. Assalamualaikum. Assalamualaikum netizen lelaki perempuan tua dan muda. Apakah hukumnya kita tag ataupun mention nama member kita? Contohnya kita letak Elias Azman di laman sosial, tetap ada hukum. Dia boleh menjadi haram kalau yang pertama kita tag ataupun mention nama member kita dengan tujuan untuk mengajak dia mengumpat, mengutuk ataupun menganjing sesuatu post berkenaan dengan individu ataupun post tersebut. Yang kedua, dia juga menjadi haram apabila kita tag ataupun mention nama member kita untuk memalukan dia, mengaibkan dia. Contohnya, dekat satu post tu ada tulis, siapakah member anda yang kencing berdiri? Lepas tu kita pergi tag pula nama member kita dalam ruangan komen di post kencing berdiri itu, maka ia boleh jadi haram. Hati-hati, setiap perbuatan yang kita buat tetap ada hukum halal, haram, boleh dan seumpamanya. Jadi ia bergantung kepada niat. Sekian, wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi kepada netizen, lelaki dan perempuan, tua muda dan adik-adik remaja sekalian. Dalam tiap-tiap hari kita hidup, kita bergaul lelaki perempuan. Jadi kita mesti tahu mana halal, mana haram dan batas-batasannya. Hari ini saya nak berkongsi dengan netizen bahawa seorang lelaki boleh peluk ex-girlfriend ataupun bekas tunang. Tak ada masalah. Tapi dengan syarat setelah lelaki tu dah akad nikah, aku terima nikahnya dengan bapa perempuan tu, maknanya lelaki tu dah jadi suami dia lah. Memanglah boleh peluk. Jadi jangan nak jadi makcik-makcik bawang sangat, pakcik-pakcik bawang sangat. Okey, sekadar itu perkongsian saya pada hari ini. Tapi yang ni tak boleh kongsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen, lelaki dan perempuan, tua dan muda. Seorang lelaki ataupun suami tidak boleh ataupun haram mencium isteri jiran sebelah. Tapi lelaki tersebut boleh mencium isteri kepada bapa kandungnya. Maknanya mak dia lah. Jadi di sini ada dua sebab larangan untuk mencium seorang perempuan. Yang pertama kerana tidak halal, yang kedua kerana bukan mahram seperti mak dan juga adik-beradik perempuan ataupun anak-anak perempuan. Sekian saja perkongsian. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum netizen lelaki dan perempuan, tua dan muda. Untuk pengetahuan semua, sesiapa yang meninggal kerana aksiden motor, jangan kebumikan motor, tapi kebumikan orang yang meninggal. Kita orang yang hidup ada 4 kewajipan untuk menguruskan si mati. Yang pertama, mandikan. Yang kedua, kafankan. Yang ketiga, solatkan. Dan yang keempat, kuburkan atau kebumikan. Maka semua ini adalah fardu kifayah. Apa maksud fardu kifayah? Seorang buat, lain tak payah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum netizen semua. Adik-adik yang dikasihi sekalian, kalau korang semua boleh buat tarian reba yang susah ataupun sukar untuk dijangka, maka korang jangan lupa untuk memahami dengan tepat ada 6 rukun fi'li atau rukun perbuatan dalam sembahyang, iaitu berdiri tegak, rukuk, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud dan juga duduk tahiyat akhir. Maka jangan lupa keutamaan korang semua, iaitu memelihara solat 5 waktu dan melaksanakan ke-6 rukun fi'li atau rukun perbuatan ini dengan tepat dan mengikut sunnah Nabi SAW. Assalamualaikum. Diorang dengar satu penceramah bagi punchline dalam ceramahnya. Tepuk. Assalamualaikum netizen. Hari ini kita nak bincang pasal tepuk tangan. Ada 2 hukum asas yang saya nak kongsi. Yang pertama haram, yang kedua harus. Haram apabila kita menganggap
tepuk tangan itu salah satu daripada aktiviti ibadah. Sebagaimana yang Allah sebut dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'aw wa tasbih. Yang membawa maksud solat mereka di sisi Kaabah itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah bersiul dan bertepuk tangan. Maka hukumnya haram. Satu lagi tepuk yang dibenarkan ataupun harus, iaitu tepuk motivasi. Mungkin dalam ceramah tu ada punchline ataupun ada ayat-ayat yang menggambarkan semangat, maka dibenarkan tepuk tangan. Ataupun mak yang sedang mendidik anaknya boleh bertepuk tangan. Sekian saja perkongsian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk! Assalamualaikum. Bukannya Islam tak bagi ikut trend, tapi jangan sampai timbulkan fitnah. Maka perempuan jangan postkan sebarang video di sosmed. Simpan untuk peribadi kau, untuk suami kau. Jangan payung kau punya tubuh badan. Jangan payung punggung, simpan untuk suami. Walaupun kau pakai baju kurung ataupun jubah, tapi pergerakan itu boleh menimbulkan fitnah dan ia merupakan aurat. Apa kata Nabi dalam hadis sahih? Tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih besar ke atas lelaki berbanding perempuan. Saidina Umar pernah sebut, aku lebih berani berjalan di belakang seekor singa berbanding berjalan di belakang perempuan. Maka ada beza antara lelaki dan perempuan. Yang lelaki jangan postkan video yang menyerupai perempuan. Dilaknat Allah dan Rasul. Ini lembut dan nasihat. Bukannya keras, kerana Islam dan kami semua sayangkan kau, wahai perempuan. Lembut dan ting ting tang ting tara ting. Okey netizen kesayangan, sekian dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sihir hukumnya haram. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Nanti aku akan uraikan di caption tentang sihir. Tapi yang ini subwujud. Subwujud Aisyah hukumnya harus. Dia akan jadi haram kalau kau curi benda ni daripada kedai runcit. $4. Kau neraka dan kau confirm tidak akan masuk ke dalam syurga. Kau nak berubah sampai kiamat, perangai kau macam syaitan, tak boleh berubah. Begitulah manusia yang suka untuk hukum dan judge orang. Ketahuilah netizen sekalian, pintu rahmat dan taubat Allah jauh lebih besar daripada dosa seorang hamba. Hanya tinggal lagi kita perlu untuk menghadap Tuhan. Jangan putus asa untuk berubah jadi baik. InsyaAllah Allah akan hapuskan segala dosa kita, walaupun banyaknya lebih banyak dari buih-buih di lautan dan lebih banyak daripada bintang di langit. Assalamualaikum. Antara tanda Allah mencintai manusia, Allah menurunkan Al-Quran dan mengutuskan Rasul. Maka Al-Quran dan Rasul adalah tanda cinta Allah kepada kita. Maka jangan benci cinta Allah. Dan cara untuk kita membalas cinta ini adalah dengan mengikuti segala ajaran Al-Quran dan mengikuti segala ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selain daripada kau, aku dan sesiapa sahaja menghayati watak husna, kita mesti menghayati maksud Asma'ul Husna, iaitu nama-nama Allah yang maha mulia dan maha agung sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan benci cinta Allah dan Rasul dan hayatilah maksud nama-nama Allah dalam Asma'ul Husna. Assalamualaikum.